Mula sekarang? This call is now being recorded. Okay. So kita start dengan saya practice 7.2b. Okay, question number 1. Calculate the distance travel in kilometer in each motion based on the given speed time graph. Okay, macam semalam cikgu bagi tahu distance travel tu adalah area under the graph. So kita nak cari area kawasan ni lah. Oh, comotnya cantik. Okay. So distance travel ini bentuk trapezium. So use a formula of area of trapezium 1/2 times 4 plus 8. So 4 yang mana? Yang ni. 6 minus 2, 4. So ni 8 lah. Lepas tu tinggi dia 60. So answer 360 kilometer. Okay, B. Area under the graph. Kalau tengok kat sini ada banyak bentuk ni. Boleh banyak pengiraan lah. Mungkin pengiraan Auni tak sama dengan Myvi contoh. Sebab mungkin ada yang guna trapezium. Yang trapezium ni plus triangle. Ada yang kira 3, 1, 2, 3. Ada yang kira 1 ni tambah dengan 2 ni. Tak kisah. Asalkan jawapan akhir tu sama. Kalau jawapan akhir tak sama, adalah kesalahan di mana-mana. Kalau macam cikgu buat yang ni, sekejap ada orang nak masuk. Morning, Pak Fisha. Okay, continue. Okay, kalau macam cikgu buat yang pin dah hilang. Okay, yang ni. Yang ni A. Okay. So yang bahagian ni semua ni adalah B. So A plus B. A cikgu bentuk trapezium. So guna formula trapezium 1/2 times 10 yang mana ini 10 plus 20. Okay, 10 plus 20 ini tinggi dia 5. Lepas tu untuk yang B 1/2 times 15 tinggi 5. Okey, trapezium yang kedua ni kena hati-hati tau. Maksudnya pemilihan value ni dia tengok pada keadaan. Kadang-kadang dia yang y-axis ni, kadang-kadang yang x-axis. So cikgu lukis kat sini untuk yang kedua tu. Bentuk dia sebenarnya macam ni. Bentuk B cikgu. So yang AB ni adalah yang ni. So ini akan jadi tinggi dia. Height. So yang ni 10 tolak 5. So sini 5. Ini pula 20 tolak 5. Panjang bawah ni kan 15. That's why 15 plus 5. Tinggi dia 20. Tinggi ni kan 20. So darab 20. Kena hati-hati. Kalau yang macam trapezium A tadi, bentuk dia sikit je. Macam ni kan. So yang ni akan jadi AB. Yang ni akan jadi tinggi. Yang ni kena hati-hati. Dia depend pada bentuk. AB tu depend pada bentuk dia. Kalau macam ni bentuk dia macam ni. So dia punya AB tu adalah
speed tu, speed ataupun y axis. Okay, so sini tadi 10, tinggi ni 10, yang ni 20, yang ni 5. Yang ni kadang-kadang pelajar confuse ni, dia tak tahu nak guna yang y axis ke yang x axis. Sebenarnya dua-dua boleh guna, tapi depend lah, depend pada keadaan, depend pada rajah tu. Lepas tu guna kalkulator akan dapat 275 meter. Tapi soalan nak dalam kilometer. So tukarlah kepada kilometer bahagi 1000. So dapat 0.275 kilometer. Yang ni pun kena hati-hati, kena tengok soalan. Sebab graf kita adalah meter per second. So distance kita akan dapat dalam meter. Kalau ada soalan tanya, kalau tak ada kalau diam tak ada soalan tu, harap-harapnya tak tidur lah. Cikgu akan teruskanlah berbincang soalan. Okay, kalau ada soalan tanya je. Manalah tahu-tahu kan ada yang tiba-tiba tengah duduk atas katil sekarang ni kan. Sambil-sambil baring, mana nak tahu, tak nampak. Harap-harapnya hidup dia. Okay. C. Sama juga, distance travel, so cari area under the graph. Sini pun ada banyak bentuk. Tapi yang obvious tu nampak ada 3 bentuk lah. A yang ni. Tak muat nak lukis dalam ni. A, B, C. A ni bentuk triangle. B bentuk rectangle. C bentuk trapezium. Okay. So distance travel A plus B plus C. A tadi triangle, so 1/2 times 8. 8 ni tinggi dia. Cikgu keluarkan supaya senang nak nampak. Okay, sini 8, sini 5. Satu lagi yang ni. Sebab dia nak, bukan sebab dia nak dalam kilometer, bukan. Sebabnya ialah sini. Sini unit dia jam. Sini unit dia minit. Sini kena hati-hati, tak boleh suka-suka letak 5 je. Salah nanti. So bila dia punya masa tu dalam minit, kena tukar kepada jam. Kena ikut unit speed. Okay, speed adalah kilometer per hour. So ni jam, ni minit. So yang minit tu bahagian bawah ni, kena tukar kepada jam. So nak tukar pada jam bahagi 60. Okay, so ni untuk A. Untuk B, bentuk dia rectangle. Ini adalah 10/5. So dia punya lebar ni 5, tinggi dia 8. So bila nak kira macam biasalah, yang masa tu akan jadi 5/60 times 8. Ni kenapa tak ada bracket ni? Lupa dah tu. Okay, untuk yang ketiga tu bentuk trapezium. Macam tu. Okay, ni bentuk C. Tinggi ni adalah 8. Yang ni 16. Ini adalah 18 tolak 10. 8. So 16 tambah 8 ni tak payah tukar. Hanya tukar masa sahaja. So 8/60. Lepas tu yang ni tekan kalkulator je. Boleh tekan satu-satu. Bila satu-satu, ini berapa, ni berapa, ni berapa, baru tambah. Cikgu dah tambah siap-siap. 2.6 kilometer. Okay, question number 2. The speed time graph shows the speed of Encik Mustafa motorcycle for a period of 30 minutes when he fetch his child after extra class. Calculate the total distance in kilometer for a period of 30 minutes. Macam biasa, kalau total distance ni sebenarnya nak area under the graph. For 30 minit, maksudnya keseluruhan graf lah. So boleh letak ABC macam ni.
Lepas tu distance travel A plus B plus C. A bentuk trapezium, B bentuk rectangle, C bentuk triangle. So kena gunakan formula yang betul ya. So sama juga ni macam case tadi, sini dalam jam, sini dalam minit. So yang minit tu kena tukar kepada jam. Ni. Okey. Lepas tu, ni untuk A. B yang ni. B, C. Lepas tu kiralah. Okey, boleh je dapat jawapan macam ni. Okey, jawapan boleh bagi dalam, ini kita panggil mixed number kan. Okey, boleh bagi dalam mixed number atau boleh juga bagi dalam decimal. Kalau decimal, jawapan dia 14 point something lah. 14 point tak tahu lah berapa. 14.66 kot. 667 ke 67 ke, tak kisah. Okay, soalan B. The average speed in kilometer per hour for a period of 30 minutes. So average speed jangan lupa formula dia adalah total distance over total time taken. Total distance yang kita cari tadi dekat A. Maksudnya kalau dekat A dah salah, dekat B pun akan salah. Rugi. Biasanya ni 5 markah ni. Rugi 5 markah. So total distance tadi 14/2/3. Total time taken adalah setengah jam, 30 minit ni. So tukar kepada jam, 30 bahagi 60. So tekan kalkulator akan dapat 29/1/3. Unit dia kilometer per hour. Okay, next question number 3. Sarves compete in the 100-meter event during the sport event in his school. The speed time graph show the period of Sarves up to the finishing line. Calculate the value of T. T ni adalah masa lah kan? Masa. Okay. Dia bagi distance. Jangan tak tahu ini adalah distance. 100 meter ni adalah distance. Dia bagi distance, so ni kita kena kira terbalik lah. A, B, A tu kena guna unknown ni. So distance travel A, B, distance travel ni sama dengan 100. So distance travel tadi cikgu kata 100. A ni bentuk segi 3 triangle. So 1/2 time dia punya base ni adalah T minus 6. So letak dalam bracket. Dia punya tinggi 8. Plus, ni untuk B, bentuk trapezium. 1/2 plus times bracket 8 plus 12. Tinggi dia T minus 6. Kan kalau kita nak cari jarak kan kita tolak kan. So T minus 6. Nanti T ni hilang lah. Okay, akan dapat 16 second. Macam mana dapat 16 second ni? Kena teruskan lah buat. Panjang sikit. Panjang ada lagi lah dia punya jalan kerja dia. Kalau kat sini akan jadi T minus T plus 6. So sini akan jadi 6. Sini akan jadi 20. So bila simplify 10. Cikgu tunjuk sikit lah. So dia akan jadi, ni boleh potong. So dia akan jadi 4T minus 6 plus sini 60 10 darab 6. 60 equals to 100. Next, 4T minus 6 equals to 100 minus 60. 40. Lepas tu 4 ni pindah sini. Sini darab, pindah jadi bahagi. So T minus 6 akan jadi
10. So T sama dengan, ini tolak pergi sana jadi tambah 10 tambah 6, 16. Ini macam mana dapat jawapan lah. Okay. Next, soalan B. The average speed of service in kilometer per hour. Unit ni. Dia nak dalam kilometer per hour. So guna formula average speed, total distance over total time taken. Total distance ni yang ni lah. 100 meter. Tapi 100 meter kena tukar kepada kilometer. So 100 bahagi 1000. Ini tukar kepada kilometer. Masa dia T tadi kita dapat 16. So dalam masa 16 saat dihabiskan larian dia. Tukar kepada jam. Macam mana nak tukar kepada jam? Bahagi dengan 3600. So tekan kalkulator akan dapat 22.5 km per hour. Laju juga dia lari ni ya. Okey, siap soalan 3. Dah habis. Okey, 3 soalan. Habis dah. So sekarang kita nak teruskan dengan new subtopik. Masih lagi speed time graph. Now kita nak interpret speed time graph and describe the movement based on the graph. Sekarang kita nak baca pula graph. Okay, study the speed time graph below. Ni berbeza dengan distance time graph ya. Kalau speed time graph, kalau dia naik macam ni maksudnya dia memecut. QR ni maksudnya uniform speed. RS ni deceleration, maksudnya dia memperlahankan kenderaan ataupun benda tu lah. Okay. Contoh yang ni kita boleh kata mula-mula dia start dari bawa kereta tu, dia jalan, lepas tu jalan tu jalan lurus je. So dia semakin pecut, menambah kelajuan. Lepas tu sampai satu tahap, dia bawa laju yang sama je. Lepas tu tiba-tiba kat depan ada traffic light, contoh, ataupun dia dah sampai kat tempat yang dia nak pergi. So dia pun memperlahankan kenderaan. So itu adalah deceleration. Okay, kalau distance time graph, kalau bentuk macam ni, itu maksudnya apa? Patah balik ataupun opposite direction kan. Tapi untuk speed time graph, maksud dia berbeza. Kalau negative gradient macam ni, ini adalah deceleration. Ataupun dalam bahasa Melayu, nyah pecutan. Apa tu nyah pecutan? Memperlahankan kelajuan. Daripada kelajuan tinggi kepada kelajuan yang rendah. Okay, ni cikgu dah terang tadilah. Benda-benda yang cikgu cakap tadi, inilah bendanya. Okey, tengok pada contoh soalan. The speed time graph show the motion of Puan Salina's car for a period of 15 second. Sekejap je, 15 second sahaja. Tak sampai setengah minit. Calculate the rate of change of speed. Okey, perkataan ni, rate of change of speed ni maksudnya acceleration. Jangan tak tahu pula ya. Nanti soalan tanya the rate of change of speed. Ada pelajar dia ingat nak cari laju. Bukan. The rate of change of speed adalah acceleration. Okay. For the first 5 second. Maksudnya nak cari, ni 5 second. First 5 second. So maksudnya nak cari gradient. Gradient yang pertama ni. So gunalah formula gradient. Formula gradient, okay, ni dia punya tinggi ataupun y-axis dia 40 tolak 20. Masa dia 5
tolak kosong. So 40 tolak 20 bahagi 5 tolak kosong. So dapatlah jawapan. Ini jawapan untuk A. Okay, B. Describe the motion of the car for the second 5 second. Ayat pun kena faham. Second 5 second maksudnya 5 saat yang kedua. 5 saat kedua yang ni lah. Dari saat ke-5 hingga saat ke-10. So apa berlaku kat sini? Macam cikgu sebut tadi, ini bukan berhenti, ini bukan stationary. Jangan tersilap, ini adalah speed time graph. So ini maksudnya uniform speed. So jawapan B, the car move at uniform speed. Lepas tu bagi tahu berapa dia punya speed. Mana nak dapat ni? Sinilah. Speed dia 40, masa dia 5 second. Dalam masa 5 second. So bila nak describe, kena ada speed dan masa. Okay, soalan C. Calculate the total distance in meter travel in the period of 15 second. Macam biasa tadi cikgu dah cakap, total distance adalah area under the graph. So nak cari semua sebab dia nak 15 second. So area under the graph yang ni dia guna, okay, A, B, C. So ini A, bentuk trapezium. So 1/2 times 5. 5 tinggi dia punya bawah ni. Times 20 plus 40. B bentuk rectangle. So panjang ni adalah 5. Dia buat jalan kerja 10 tolak 5. Yang ni tak nak buat pun boleh. Terus tulis 5. Darab dengan tinggi dia 40. Yang ni bentuk C. Bentuk trapezium. 1/2. 15 minus 10 ni yang ni lah. Tak nak tulis pun boleh. Bukan, tak nak tunjuk jalan kerja pun boleh. 15 tolak 10, 5. Darab dengan tinggi dia punya 2 ni. 40 tambah 60. So tekan kalkulator dapatlah jawapan. Okay, contoh yang kedua. Mr. Daniel Wong drive his car to a convenience store to buy newspaper. The speed time graph shows the motion of the car from his house to the road junction before reaching his destination. So maksudnya ni dia bergerak dari rumah, lepas tu bergerak lagi, lepas tu balik. Okay, describe the motion of Mr. Daniel Wong car for the first 10 second. The first 10 second ni, bila dia suruh describe, kalau tengok dekat sini, dia ada acceleration. So, mula-mula cari gradient. So, gradient 25 minus 0 over 10 minus 0 akan dapat 2.5. So, nak describe sebab dia suruh describe kan. So, tulislah the car accelerate sebab dia memecut. So, accelerate at the rate of 2.5. Ini adalah speed acceleration dia yang kita cari tadi. For the first 10 second. Okay, bila ada perkataan describe, kena tulis ayat sikit. The car accelerate at the rate of 2.5 meter per second for the first 10 second. Okay, ada acceleration, ada time. B. What happened to the motion of Mr. Daniel Wong car from 10 second till 20 second? Yang ni lah. 10 ke 20. Okay, apa jadi? Dia mendata macam ni, so uniform speed. Ayat sama macam tadi.
Yang soalan 1 tadi, Mr. Daniel Wongka move at a uniform speed. Berapa dia punya speed? 25. Masa dia salin lah soalan dia. 10 second till the 20 second. Okay, settle B. Soalan C, calculate the rate of change of speed. Nak cari acceleration lah tu. For the last 5 second. So nak cari gradient. Gradient untuk yang terakhir ni. So guna formula gradient. Tapi mesti jawapan dia negatif sebab dia negatif gradient kan. So 0 tolak 25 bahagi dengan 32 tolak 20. Kalau yang ni tiba-tiba tersilap kan, you buat contohlah 25 tolak 0, katalah tersilap buat. Tak apa, jawapan akhir tu letak negatif. Tapi kalau tak letak negatif, jawapan tu jadi salah, potong markah. Ataupun kalau nak letak positif, tak boleh tulis rate of change of speed ni, tak boleh tulis macam ni. Kena tulis deceleration. Kalau you tulis deceleration, jawapan positif. Kalau tulis acceleration, jawapan mesti negatif. Sini kena hati-hati. Kalau dia condong macam ni, ini adalah negatif acceleration ataupun deceleration. Kalau tulis deceleration, tak perlu letak negatif. Kalau tulis acceleration atau rate of change of speed, mesti letak negatif. Ni pun selalu berlaku, pelajar tak letak negatif. Rugilah, hilang 1 markah. Soalan ni 2 markah, hilang 1 markah. Rugi. Okay, soalan D. Calculate the distance in meter travel during deceleration and describe the motion of the car for the period. Yang ni pun kena hati-hati. Dia nak distance untuk deceleration. Okay, distance untuk deceleration. So deceleration yang mana? Yang ni je. So cari distance yang ini sahaja. Jangan tersilap pergi cari semua pula. Okay, kena baca soalan betul-betul. So, gunalah formula ni bentuk triangle. 1/2 time 25, tinggi dia yang ni 35 tolak 20, 15. Lepas tu dapatlah jawapan, tapi dia suruh describe. So describe the car travel for, ni distance, ini time, ini masa acceleration atau deceleration yang kita cari tadi. Kalau you tulis ini with an acceleration of, mesti ada negatif. Tapi kalau tulis deceleration, tak perlu letak negatif. Ini yang you cari masa C. Tengok soalan dia sangat berkait. Ini adalah soalan SPM bahagian B. Membawa 9 markah. Banyak ni soalan ni. So soalan ni pun popular. So mesti kena faham betul-betul. Okay. Dah habis. So ni homework self practice 7.2C. Homework untuk hari ni. Okay, ada soalan sebelum kita dismiss? Tak ada. Okay, nasib baik tak tertidur kan? Okay, itu sahaja. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.